Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sebelum ini kita mendengar dua nama ahli parlimen dari Bersatu dan Perikatan Nasional yang sudah sah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Yang membuka kepada ruangan ini, yang memulakan sokongan ini adalah Iskandar Zulkarnain, MP Kuala Kangsar. Pada akhirnya, susulan dengan keputusan itu, diikuti pula dengan MP Perikatan Nasional Labuan yang juga membuat keputusan yang sama. Nah, apa yang berlaku di dalam Perikatan Nasional selepas dua MP ini sah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Ini disebabkan juga karena mungkin keadaan pengundi yang amat memerlukan peruntukan daripada kerajaan, dan dengan itu, dengan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan, MP Pembangkang akan mendapatkan peruntukan. Nah, persoalan yang timbul adalah, adakah selepas ini ramai lagi MP dari Pembangkang, dari Perikatan Nasional, mungkin dari Bersatu, dan mungkin selepas ini tidak mustahil juga daripada PAS akan membuat keputusan yang sama. Nah, saudara-saudara, satu ulasan dari Syabudin Husin ataupun syabudin.com, simpan pun tak guna, lebih baik Bersatu pecat segera dua ahli parlimennya yang kini sokong Anwar. Sehingga ini sudah dua ahli parlimen blok Pembangkang mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedua-duanya adalah daripada Bersatu, Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, dan Suhaili Abdurrahman dari Labuan. Meski berada di blok yang berbeza, sokongan yang mereka berikan kepada Anwar selaku Perdana Menteri tidak bercanggah dengan akta lompat parti kerana mereka tidak keluar parti dan tidak juga melompat menyertai parti lain. Kedua-duanya masih ingin kekal sebagai ahli Bersatu, malah mengatakan akan tetap taat dan setia kepada parti itu. Yang menyebabkan mereka memberi sokongan kepada Perdana Menteri hanya kerana berharap dengan sokongan yang diberikan itu, peruntukan keuangan daripada kerajaan diberikan kepada mereka sebagai ahli parlimen blok Pembangkang. Kononnya, tanpa peruntukan daripada kerajaan, tugas menjaga kawasan dan memberi bantuan kepada pengundi menjadi kerja yang amat payah. Lalu, sebab itulah mereka memilih untuk menyokong kerajaan. Waimah berada di blok Pembangkang. Walaupun tindakan kedua-dua ahli parlimen itu tidak bertentangan dengan akta anti lompat parti, namun ia sudah tentu salah daripada segi moral, etika, kejujuran, harga diri, dan janji kepada parti, serta pengundi ketika mereka bertanding dulu. Sebab itu, Iskandar Zulkarnain pun sudah diberikan surat tunjuk sebab oleh Bersatu, dan banyak pihak dalam parti itu membayangkan dua kemungkinan hukuman bakal diterimanya, yaitu sama ada dipecat atau digantung keahlian. Sementara Iskandar Zulkarnain sudah diberikan surat tunjuk sebab, Suhaili juga pasti akan menerima surat yang sama tidak lama lagi. Dalam hal ini, hukuman apa yang patut dan paling sesuai diberikan kepada kedua-dua ahli parlimen yang berpaling arah itu? Apa yang nyata dengan apa yang dilakukan oleh kedua ahli parlimen? Terbukti akta lompat parti masih ada kelemahan yang membolehkan seorang ahli parlimen memberi sokongan yang berbeza dengan pendirian parti. Adakah selepas ini lebih banyak lagi MP dari Pembangkang akan menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan? Nah, menurut Syabudin, simpan pun tak guna, lebih baik Bersatu pecat segera dua ahli parlimennya yang kini sokong Anwar. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini satu pendedahan baru daripada Jabatan Peguam Negara ataupun AGC. Pasti satu kejutan baru untuk kepimpinan Perikatan Nasional, disebabkan ini juga melibatkan nama salah satu bekas menteri
Perikatan Nasional. Nah, saudara-saudara, tonton dan bapak, dalam satu artikel dari Harapan Daily, menyatakan AG tolak representasi kes penyelewengan minyak masak anak Hamzah Zainuddin. Nah, setelah membaca artikel ini, setelah orang ramai melihat artikel ini, tidak mustahil ada spekulasi yang bakal dibuat. Adakah anak kepada Hamzah Zainuddin, keluarga Hamzah Zainuddin ini mungkin bakal dikenakan tindakan undang-undang sehingga berisiko untuk masuk penjara? Nah, di dalam artikel dari Harapan Daily, Jabatan Peguam Negara AGC menolak permohonan representasi yang dikemukakan peguam kepada anak seorang bekas menteri bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN Nur Alimah Muhammad Sanusi di hadapan Hakim Mazni Nawi pada prosiding di Mahkamah Session Seremban. Muhammad Faisal Hamzah, 39 tahun, yang juga anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, didakwa atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan tahun lalu. Nur Alimah memaklumkan hanya menerima representasi daripada Muhammad Faisal, manakala seorang lagi tertuduh, Azizul Abdul Halim, berumur 55 tahun yang berdepan pertuduhan sama, masih belum mengemukakannya. Pada tarik lalu, prosiding pihak peguam bela, Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar. Bagi representasi dihantar, peguam Faisal ditolak. Mohon ditetapkan tarik bicara kes ini, katanya. Terdahulu, Peguam Nasuha Badruddin dan Indran Kumaraguru yang mewakili Muhammad Faisal berkata, pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu. Sementara Peguam Hasnan Hamzah yang mewakili Azizul pula memberitahu mahkamah bahwa pihaknya belum menghantar permohonan representasi. Namun, bagi memudahkan mahkamah, beliau meminta mahkamah menetapkan tarik bicara. Mahkamah kemudiannya menetapkan perbicaraan pada 5 Jun, 7, 14, 21, dan 28 Agustus 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan. Media pada 5 April lalu melaporkan 2 pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan Mahkamah Session Seremban atas 9 pertuduhan, mengemukakan dokumen palsu, dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Muhammad Faisal dan Azizul bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Mazni selepas kertas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat Rimba Merpati Sendana Berhad dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadwal memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar Din Maju. Kesalahan dilakukan kira-kira pukul 5 petang di pejabat KPDN Seremban 2 pada 12 Agustus 2022. Nah, saudara-saudara, adakah dengan ini kesalahan yang dilakukan? Oleh itu, tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Section 22 1 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Section 22 dalam kurungan 4 akta yang sama dan dibaca bersama Section 34 Kanun Keseksaan. Apa komen Anda, saudara-saudara? Apakah kesan kepada keluarga Hamzah Zainuddin selepas ini? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.